Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina al-Muhajirullah Ahmad bin Isa wa ila ruhi sayyidina al-Ustaz al-Azam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi, wa khususan ila ruhi sahibatul manaqib Sayyidah Fatimah az-Zahra, wa khususan ila ruhi لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا إلى روحي صاحب الولاية صاحب المكان الحبيب نوح بن محمد الحبشي، وخصوصا إلى روحي مشايخنا بالخصوص سيد الشيخ العلامة الحبيب عمر بن محمد بن سلم بن حافظ بن شيخ أبو بكر بن سلم، وسيد الشيخ الحبيب عبد القادر الجيلاني الحسني، والشيخ بهاء الدين النقشبندي، وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يتغشاهم برحمته، وإلى أرواح والدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، أن الله يتغشاهم برحمته ومغفرته ويسكنهم الجنة، وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، الحمد لله وشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, kita berkesempatan untuk bertemu setelah sebulan lebih ada ya. Kita tangguh budak cuti sekolah, yang guru pun cuti juga. Jadi saya kembali semula. Habis sebulan di Malaysia. Jadi kita masih lagi dalam bab Sayyidah Zainab. Ini kitab sejarah lengkap Fatimah Az-Zahra, Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul radhiyallahu anha. Siapa beliau? Penghuni wanita di syurga, yang beriman. Yes, bagi kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya pada diri Nabi SAW itu adalah terdapat contoh tauladan, ikutan yang terbaik, hasanah. Bagi laki-laki lah, wanita ikut siapa? Sayyidah Fatimah Az-Zahra, penghulu wanita di syurga. Jadi belajar perlu betul-betul, kerana ditakuti wanita ikut Rasulullah SAW dari bab pakaian. Itulah kita lihat di merata-rata tempat bertudung, berbaju, nampak tutup aurat, tapi sirwal dalam bahasa Arab, seluarnya atas buku lali lah. Apa nak jadi ni perempuan? Perempuan tidak, perempuan ikut Sayyidah Fatimah Az-Zahra, tutup, kalau boleh dengan mata-matanya sekali tutup, jikalau boleh. Tapi ikut mazhab Syafi'i, kalau betul-betul dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat, wanita tutup seluruh mukanya atau dengan matanya, ataupun boleh nampak ini muka untuk dua telapak tangan. Ya, buku lali untuk laki-laki je, atas buku lali, itu namakan isbal, itu sunnah. Tapi jikalau orang di bawah
pakai seluarnya tu di bawah buku lali bagaimana? Ada hadis Nabi SAW. Itu saya dapat satu pengaduan lah. Orang masuk masjid, budak-budak di luar kau tidak mau dakwah, orang di masjid kau keras, di luar kau lembut, kau biarkan. Orang dapat masuk masjid, biarlah seluar bawa buku lali. Ada hadis Nabi katanya, oh ni lebihan daripada api neraka, jadi orang tu ahli neraka. Tidak, itu ada khilaf ulama. Maksudnya tu, jikalau di bawah buku lali, lebihan itu untuk api neraka, maksudnya bawah buku lali dia pakai dengan sombong. Itu tradisi Arab. Sebab itu nak kena belajar hadis, jangan baca dia terjemahannya saja dan tahu dia punya luaran saja. Baru belajar beberapa hadis dah terus jatuh hukum. Tidak boleh begitu. Jadi kita masih lagi dalam bab Sayyidah Zainab. Sekarang masih dilema. Sayyidah Zainab sudah masuk Islam, tapi suaminya Abul As radhiyallahu anhu belum masuk Islam lagi. Kemudian baru masuk Islam, lama masuk Islam. Jadi mulut mereka seakan dikunci, tidak berkata apa-apa. Abul As kelu mendengarkan Nabi SAW itu sudah keluarganya sudah masuk Islam, dan ramai lagi daripada keluarga dan kaum kerabat Abul As masuk Islam, termasuk istrinya juga, iaitu puteri sulung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Islam. Maka pada malam itu selepas balik daripada Darun Nadwah, saya terangkan lagi, Darun Nadwah ni terdapat di Mekah. Itu seperti tempat parlimen, tempat discussion, parlimen bangsa Quraisy. Apa-apa yang kepentingan mereka akan ke Darun Nadwah, dan di situ diberitahu sudah Nabi SAW sudah declare tentang bahawa dirinya itu seorang Rasul akhir zaman, ya, penutup segala Nabi. Kemudian beliau pun balik dengan lidah kelu apa semuanya, dan mulut kedua suami isteri ini seakan dikunci. Hati mereka diselubungi kesedihan sehingga mendorong mereka saling berpelukan. Sedih isteri anak kepada Rasulullah SAW, tapi suami tidak mau masuk Islam. Malam itu dan hari-hari seterusnya mereka tidak dapat melelapkan mata. Kita bayangkan isteri dan kita ada problem yang mana ditelan mati mak, ditinggal mati mak, ditelan mati bapak. Ditinggal mati mak, fahamlah. Ditelan mati bapak tu saya masih sampai sekarang tidak faham, walau umur dah 40 lebih. Jadi contohlah bapak mertua kita sayang, tapi ada sesuatu terjadi, bapak mertua kita, isteri pun sama-sama kita sayang, jadi ada sesuatu yang terjadi dalam keluarga tu, tidak dapat lelapkan mata. Macam mana ni, macam mana, dua-dua sedih. Ni anak kasih nak kasih nama anak, bapa nak kasih nama Iskandar Zulkarnain, suami nak kasih nama Muhammad, isteri pula nak kasih nama Ahmad. Jadi nenek pula nak kasih nama Omar. Jadi macam mana ni sekarang? Jadi itulah budak-budak sekarang, nama Muhammad, Ahmad, Iskandar Zulkarnain, macam-macam lagi, panjang nama, nak puaskan hati masing-masing. Tapi ini mereka tidak dapat melelapkan mata. Cuma jikalau terlalu letih saja mereka akan terlelap. Tapi bila terjaga, perasaan sedih masih menyelubungi mereka. Stres, ni stres namanya. Pernah ada orang Singapura, pastilah. Saya pun pernah mengalami begini. Sebelum saya digelar sebagai, dapat tauliah, digelar sebagai ustaz, sebelum saya mengajar, saya pernah kerja di luar. Pernah tengah malam bangun, tidur pun kerana terlalu penat. Tengah malam bangun, duk jantung. Kemudian satu malam Abul As tidak sampai hati apabila melihat kesihatan Sayyidah Zainab radhiyallahu anha terganggu, semakin terganggu kesihatannya itu. Apa kan tidak? Lalu dia pun berkata, wallahi, Abul As kata, aku tidak mendustakan ayahmu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi aku benci kalau nanti ada orang yang mengejek aku. Abul As kata, engkau meninggal, orang mengejek dengan mengatakan apa? Abul As, maksudnya itulah, engkau meninggalkan agama nenek moyangmu
hanya kerana mengikutkan isteri kau aja. Abul As kata itu. Macam sekarang lah pakcik-pakcik, pakcik-pakcik nak pergi makam, kawan ajak pergi Melaka makan asam pedas. Nak pergi makam ke nak pergi makan? Nak pergi makam ke nak pergi makan? Kalau aku nak pergi makam, nanti orang kata aku kena queen control. Dia kan macam itu kan. Jadi dia tak nak, dia ada sifat ego lah gitu, sifat ego. Jadi kemudian, wahai Zainab, ya Zainab, aku harap kau boleh menerima alasanku dan memahamilah kedudukanku. Aku rasa bersalah, nanti orang-orang Mekah semua kata aku ni kena queen control lah, maksudnya itu. Hanya nak ikut isteri kau je, kau tinggalkan agama nenek moyang. Tapi apa katanya yang sebelumnya? Wallahi, demi Allah, aku tidak mendustakan ayah engkau. Ayah engkau benar. Dan Abul As ni siapa? Saya rewind balik yang kuliah-kuliah sebelum ni. Abul As ni digelar Al-Amin Al-Thani. Al-Amin yang pertama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Amin yang kedua di Makkahul Mukarramah waktu itu ialah Abul As. Dia tidak mendustakan Nabi SAW, tapi cuma takut diejek orang aja. Jadi apabila mendengar kata-kata suaminya itu, maka Sayyidah Zainab pun menitiskan air matanya. Rasanya dia nak melepaskan diri daripada masalah yang menghimpit dadanya, tetapi Sayyidah Khadijah Tul Kubra pernah menasihatinya untuk bersabar. Dia teringat balik kata-kata ibunya itu, bersabar, lalu dipendamkan saja hasrat itu. Kenapa ibunya suruh bersabar? Masuk Islam, kenalah Islam juga suami. Belum lagi turun hukum tu, cik oi. Sebab tu talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Belum lagi turun hukum tu. Ada satu cerita, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi SAW. Ini cerita kelakar sikit ni. Kalau tidak salah terjadi di Madinah. Waktu itu arak belum diharamkan lagi. Kemudian Nabi ada tamu dari luar kota, nak belajar, nak tahu tentang Islam. Berkembangnya Islam secara besar-besaran di Madinatul Munawwarah yang dulu diberi nama Yathrib. Kemudian ada Nuaiman. Pernah dengar nama Nuaiman? Pernah dengar tak nama Nuaiman? Sahabat Nabi, ahli Badar, diampuni dosanya. Tutup pintu belakang boleh tak? Aircon keluar. Terima kasih Mas Ismail. Duit masyarakat. Siapa keluar masuk masjid ni, tolonglah dah buka pintu, tutup pintu. Kalau rumah pandai kurang dah buka pintu, buka aircon, marah pula tu orang, kenapa tak tutup pintu? Aircon, bil membazir. Kau masuk masjid, kau jawab untuk akhirat. Membazir duit masyarakat, bukan duit bapak kau. Kalau rumah boleh duit bapak kau, ini duit masyarakat. Jawab dia lagi besar di akhirat nanti. Tempat rumah boleh juga. Engkau marah tempat masjid, buat dono je. $5 duit dalam tabung, ingat boleh tampung ke? Duit aircon bil. Bayarkanlah, sponsor lah bil 1 bulan. Orang luar dengar tak? Speaker ni orang luar dengar. Kalau orang luar dengar bagus. Kena kasih tahu orang juga. Suka-suka je buka air macam paip bomba, ambil wuduk. Ya Allah, dah kenapa? Kitab mana kau belajar? Buka pintu, tak tu nak tutup balik. Kalau rumah pandai, ni masalahnya. Ini kata-kata tegas lah, nak kena ingatkan orang. Di rumah Allah, duit masyarakat, bukan duit kita. Jadi apa tadi saya sebut? Nuaiman. Nabi SAW ada tamu daripada luar kota. Ini tentang hukum, belum turun hukum. Jadi kita jangan kata kita bila baca je tu, pakcik Nabi mabuk. Tengah, bukan mabuk-mabuk teruk lah, mabuk tipsi-tipsi gitu orang kata. Kalau orang kata tipsi-tipsi tu tipsi, macam pening-pening lalat lah. Teringat aku cerita Mak Albab, kampung pening lalat. Kemudian Nabi sebut di dalam sedang terangkan tentang Islam, ada berapa ekor unta di situ. Kita gambarkan Ferrari.
Banyak luar rumah ustaz, orang semua datang nak belajar, daripada luar datang jauh. Nuaiman duduk di situ. Nuaiman ni dia tak boleh diam, radhiyallahu anhu. Dia tidak boleh diam, dia ahli Badar. Datang Sayyidina Hamzah dan seorang lagi ataupun apa, dia datang dalam keadaan macam lagi tipsi-tipsi itu. Dalam kitab sejarah, saya lupa kitab mana, dia kata, Nuaiman, ni unta bagus Nuaiman, ini ada berapa ekor ni, kalau kau sembelih ni kita makan besar malam ni. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, singa Allah. Singa Allah ke pedang Allah? Sayyidina Hamzah, singa Allah. Ya? Saifullah, saya pun lupa. Aku dah banyak bergerak, berjalan sana sini, jalan sana sini, aku pun lupa. Aku bangun tidur tempat Melaka ke, Tangkak ke, Johor Bahru ke, Singapura. Dah macam-macam tempat dah pergi dalam satu minggu. Sayyidina Hamzah cuma bergurau. Sayyidina Hamzah kata apa? Nuaiman, ini kalau sembelih ni kita makan besar ni, sedap. Dia gurau. Nuaiman betul-betul sembelih 4 ekor. Dia dah sembelih. Kemudian Nabi SAW keluar. Ini bukan Nabi SAW punya, bukan para sahabat punya, ni tamu punya. Bayangkan tamu keluar tengok Ferrari tak ada roda semua. Ini saya kasih contoh jadi semua faham lah ya. Cakap, apa dah jadi ni? Cakap Nuaiman lari ya. Nuaiman lari. Di sini kita sebut tentang Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketika itu sedang begitu gini lah. Dia kata, aku cuma gurau, aku bukan suruh dia buat betul-betul. Dia pergi buat betul-betul Nuaiman ni. Nuaiman ni banyak cerita dia lah. Itu ada Nabi SAW kata, Nuaiman punya cinta dengan Rasul, ya Allah, tinggi. Dan Nuaiman akan masuk syurga. Maksud hadis itu sambil tertawa. Masuk syurga sambil tertawa, ya Allah, radhiyallahu anhu. Ahli Badar tu. Kemudian peristiwa ini sama dengan apa yang dialami oleh Abu Talib. Yang Zainab kena ni, Abul As tidak mau masuk Islam, kena bersabar. Diingat, sabar. Sama peristiwa ini dialami oleh Abu Talib. Siapa Abu Talib? Pakcik Nabi SAW, dalam meneguhkan keyakinannya terhadap agama nenek moyangnya. Namun dia juga tidak mendustakan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi SAW lebih dicintai daripada anaknya sendiri. Abu Talib, saya sebut radhiyallahu anhu. Ijma' jumhur ulama ahlus sunnah wal jamaah, Abu Talib ini mati dalam keadaan Islam. Jikalau saya kata lagi, jikalau Abu Talib tidak mati dalam keadaan Islam, ada manfaat atau mudarat untuk diri kita ataupun tidak? Jikalau Abu Talib tidak meninggal sebagai orang Islam lah. Ada yang diceritakan sebagian, ada beberapa ulama lain sering dikeluarkan dalam tausiah, tazkirah, ceramah. Pakcik Nabi sendiri Abu Talib tidak mudarat. Kenapa mudarat? Mudarat untuk diri kita ataupun tidak? Untuk diri kita tidak. Tetapi apa yang kita keluarkan daripada mulut kita, Abu Talib mati bukan keadaan Islam, boleh memudaratkan diri kita, boleh terputus atau goyang hubungan cinta kita dengan Rasulullah SAW. Bayangkan Nabi SAW ada sebelah kita, itu orang yang paling dia sayang, kita kata dia mati dalam keadaan bukan Islam. Sedih atau tidak Nabi SAW? Sedih lah. Ada mu'alaf, kawan baik kita, kita kata depan dia, dia tanya, bapak aku macam mana masuk syurga ke neraka, kita nak jawab apa? Nak jawab apa? Masuk neraka. Sakit tak hati dia? Sedih tak dia? Sedih. Ini pula yang mengajar kita kalimah la ilaha illallah. Tapi saya ada dalil. Engkau cakap engkau yang mu'alaf macam tu lah, ada dalil masuk neraka, tapi tak jaga hati orang. Dia kena ada kaedah lah, diplomasi sedikit lah. Tapi pakcik Nabi SAW ni dalam kitab ini
kata meneguhkan keyakinannya terhadap agama nenek moyangnya, namun dia juga tidak mendustakan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada banyak dalil, termasuk mufti Mekah dulu, Habib Sayyid Zaini Dahlan, dan ramai ulama ahlu sunnah wal jamaah ada bersandarkan kepada hadis Bukhari juga, dan kaedah-kaedah yang boleh beri syafaat. Nabi SAW hanya syafaat itu untuk siapa? Orang Islam ke orang kafir? Orang Islam. Jadi Nabi boleh beri syafaat kepada Abu Talib, ada dalil-dalilnya. Jadi Abu Talib tu Islam ke tidak? Islam. Dah sudahlah. Kalau kita kata Abu Talib tu meninggal dalam keadaan Islam, mudarat dengan kita tak? Kalau kita kata, walaupun kalau dia bukan Islam lah, kita kata dia masuk Islam, dia memang Islam, dia pertahankan, dia kata ikut Muhammad, Ali ikut Muhammad, solat ikut Muhammad, semua ikut Muhammad. Abu Talib pertahankan. Dan hadis Bukhari, tidak silap saya, hadis Bukhari, Sayyidina Abbas ada dengar Abu Talib ketika sakarat mengucapkan kalimah taibah. Dia kata, aku dengar dia bersyahadat, aku dengar bersyahadat. Nabi SAW ada jauh sedikit. Nabi kata, aku lebih mendengar daripada kamu. Maksud hadis itu banyak dalil. Abu Talib ni Islam radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Talib ini lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada anaknya sendiri. Abu Talib mempertahankan dirinya ke hadapan dulu, walaupun tidak berdaya, mempertahankan di hadapan bangsa Quraisy yang masih muda-muda dan gagah-gagah, yang ada darah-darah bangsawan. Dirinya itu tidak ada apa-apa, tak cuma beliau adalah ketua kaum Quraisy, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Beliau ini ke hadapan dulu jikalau Nabi itu diapa-apakan. Kemudian keadaan ketika itu semakin hari semakin keruh. Kaum Quraisy sudah mula menunjukkan terorisme, keganasan. Kaum Quraisy kafir menunjukkan keganasan dan penganiayaan mereka terhadap pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di kalangan mereka yang diheret dari rumahnya, dari dalam rumah diheret keluar hingga cedera. Ada pula yang dirampas harta bendanya. Ada tak terjadi sekarang ni? Di mana? Di mana? Kat court? Kau biar betul kau jawab ni. Ada tak orang Islam diheret keluar dari rumah hingga cedera, dirampas harta bendanya? Ada tak terjadi sekarang? Ada tak? Di mana? Cakaplah di mana? Tak tahulah ada kau ni. Di Palestin lah. Di Palestin lah. Yang betul kita cakap betul lah. Di Palestin lah. Nak takut apa? Cakap yang benar. Orang Islam kena macam tu masih lagi. Daripada zaman dulu lagi orang Islam kena. Nak repot-repot lah, tak kisah. Kita cakap yang betul. Kita bukan suruh pergi, jom mari kita angkat senjata, kita pergi jihad. Tidak. Kita cakap yang betul. Ini sejarah. Bila kita belajar, kita lihat keadaan sekarang, kita ambil pengajaran daripadanya. Jadi kena cakap yang betul. Jangan sembunyi-sembunyi. Yang betul kita cakap betul, yang salah kita cakap salah. Ada yang diheret dari rumahnya. Makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil tempat tu. Disuruh pula pergi tempat sini, dibom tempat situ. Ya Allah, zalim. Sama dengan kafir Quraisy. Semua ini tidak hanya terjadi kepada kaum muslimin, malah kepada seluruh Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Ingat, para habaib, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada golongan Sayyid, Syarifah, daripada Al-Hasan, Al-Husain, dari zaman dulu datuk nenek moyang mereka hingga sekarang,
diburu. Zaman Portugis hendak dibunuh. Sebab tu ramai di Kedah Said-Said yang buang gelaran mereka Said, kerana datuk nenek moyang mereka itu diburu penjajah. Tahu ada Said, tahu ada Habib, ada Syekh. Dulu tidak guna Said, guna Syekh. Akan dibunuh oleh Portugis, dibunuh oleh Belanda, dibunuh oleh British. Hingga sekarang mereka cari juga. Hingga sekarang dihentam-hentam. Sekarang dia kata apa? Habib-habib dari golongan Yahudi sebenarnya. Kena DNA test. Pandai sangatlah diorang. Sudah terbukti daripada Yahudi. Ya Allah, jawablah mereka kalau itu yang menyatakan orang Islam. Kalau ini sepatutnya perkara-perkara itu keluar daripada mulut orang kafir, bukan orang Islam. Ya. Jadi semua ini tidak hanya terjadi kepada kaum muslimin, malah kepada seluruh Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Ini kerana keluarga itu melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sehingga mereka kenakan sekatan ekonomi yang dikuatkuasakan dan ditampal di dinding Kaabah. Kena boykot. Sudahlah begitu, kena boykot pula. Kena boykot. Kena boykot, ditampal di dinding Kaabah. Ada dalam kitab sirah Ibn Hisham, ditampal tidak boleh mengawinkan putri-putri dengan putri-putri Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Tidak boleh mengawinkan putera-putera, tidak boleh berkahwin ni. Tidak boleh membeli atau menjual dengan, tidak ada, boleh ada perdagangan dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Bani Hashim berhimpun di lembah Abu Talib. Dipanggil lembah Abu Talib ni Sya'bi Abu Talib. Sya'bi Abi Talib. Lembah ni ada dua macam. Ada Al-Wadi di dalam bahasa Arab, ada Sya'bi. Apa tu Al-Wadi? Wadi, kalau di Johor Bahru tu ada Wadi Hasan, Wadi Hana. Sama pernah pergi Johor, itu perkampungan Arab dulu tu. Wadi Hasan lembah juga kalau dalam bahasa Melayu. Sya'bi pun lembah. Ni saya masukkan, jadi dapat ilmu dari belajar ni, tahu apa tu wadi. Wadi ni lembah. Sya'bi pun Sya'b lembah juga. Tapi Al-Wadi, lembah yang mana tempat itu dia kering kondang, tetapi dia jadi tempat takungan air. Bila hujan, bila apa, takungan air. Itu lembah. Tapi Sya'bi ni apa? Al-Sya'bi. Sya'bi ini, yang Sya'bi Abi Talib ini, dia di antara dua gunung. Dan gunung ini dan ada macam seperti tembok lah gitu, batu tinggi yang tidak boleh dipanjat pun. Antara dua gunung. Gunung apa? Di kawasan Mekah, yang dulu tanah itu, lembah ini kepunyaan dimiliki oleh Abdul Muttalib. Antara Abu Qubais, apa kita panggil, apa Qubais kalau pergi Mekah? Apa Jabal Qubais? Apa? Ada Bukit Qubais, apalah gitu adalah. Orang Melayu kita panggil Qubais je. Dia Qubais dan juga Khadamah. Ni dua lembah ni. Mereka di situ, mereka tinggal di sana selama 3 tahun setengah. Cik oi, 3 tahun setengah duduk sana bukan happy-happy. Tahu tak bagaimana mereka makan? Air itu diseludup diam-diam orang yang kasihani, sympathizers mereka. Macam di Gaza. Mereka makan daun-daun, dan mereka makan daripada kulit-kulit pokok. Kemudian ada yang makan daripada kulit binatang kering yang sudah kering. Kulit itu ditumbuk-tumbuk, mereka campurkan dengan air atau berapa mereka makan. Ya Allah, azab. Dan yang paling lantang sekali yang menentang ini Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Imam dengar Imam jangan, saya imam mana-mana baca tabbat yada abi lahabin wa tabb. Dia tak boleh macam tu. Dia ada tasydid situ, kemudian dia kena stop. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. 1 second. Itu dia. Jadi mereka itu, Abu Lahab inilah, bila orang berdagang sudah letak di dinding Kaabah, orang-orang akan lihat.
oh tak boleh pergi ke Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Mereka diboykot, teruk diboykot. Dan Abu Lahab akan melaungkan kepada pedagang-pedagang yang datang, ada musim-musim mereka. Abu Lahab akan cakap, weh, jangan pergi kepada Hashim Abdul Muttalib. Kalau kau nak deal dengan mereka, naikkan harga. Abu Lahab kata, naikkan harga tinggi-tinggi. Naikkan harga tinggi-tinggi. Jadi mereka tidak dapat, mereka sudah tidak ada bisnes, tidak boleh berdagang, tidak boleh membeli. Nak beli harga tinggi. Bayangkan telur harga berapa sini? Telur satu papan berapa sini harga? $3 satu papan. $3 Malaysia berapa? Murah lagi kot Malaysia. Alhamdulillah aku duduk Johor. $3. Tapi dengan Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib, contoh $20 satu papan. Macam mana dah tak ada bisnes? Macam tu Abu Lahab antara yang paling lantang. Tetapi ada pengajaran di dalam kes pemboikotan ini. Pernah dengar ataupun tidak, Abu Lahab seperti hendak bertaubat dan ikut Nabi SAW dan membantu Nabi SAW kerana tidak, jiwa Arab ni tidak tega, atau tidak sampai hati lihat anak saudaranya, abangnya, apa semua diboykot sampai begitu teruk sekali. Abu Lahab nak bantu mereka tau. Abu Lahab ni ada nama tau kira kan. Tetapi siapa yang larang Abu Lahab? Pernah dengar cerita ni? Pandai istrinya. Isteri dia yang larang. Ni bawa queen control. Siapa nama isteri dia? Sedap nama isteri dia, Ummu Jamil. Tapi macam jantan perangai macam jantan, suara kuat, tidak menunjukkan dia tu ada status, low class. Isteri dia kata, kau nak bantu? Sebab itu di sini pengajaran, cari isteri yang betul. Cari isteri yang betul, isteri yang membawa kita, membantu kita ke jalan Allah. Jangan isteri yang asyik Shopee. Itu aja. Carousel, Shopee, ada macam-macam lagi lah sekarang. Zainab tidak termasuk di dalam golongan orang-orang yang terlibat dalam sekatan ekonomi ini. Zainab tidak termasuk kerana dia masih dengan Abu Las. Setiap hari dia keluar mencari berita tentang keadaan keluarganya dan kadang-kala memperolehinya di rumah suaminya sendiri. Suaminya bagi tahu sendiri. Dan hatinya sangat sedih apabila mendengar penderitaan kaum muslimin yang disekat di lembah itu. Syaibi Abi Talib. Teruk mereka kena. Kita kena ingat, mereka itu siapa? Orang-orang Islam dan yang mempertahankan Islam. Dan kerana mereka lah kita dapat mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi mereka bertahan 3 tahun setengah makan pokok. Kita satu hari tak makan nasi, dapat makan french fries, tapi nak juga makan nasi, tak dapat makan nasi boleh mengamuk. Mereka makan dahan-dahan. Mereka makan daun-daun. Mereka makan kulit-kulit daripada pokok. Mereka makan kulit-kulit kering daripada binatang-binatang yang sudah mati. Kemudian ditumbuk-tumbuk, hancur, digaul jadi macam nestem dalam air. Kita ni yang cakap Islam, lihat saudara-saudara kita di Gaza, kenapa mereka tidak mau pindah? Kerana mempertahankan Baitul Maqdis. Kita di sini boleh hoha hore-hore duduk di kerusi empuk, tak ada perasaan belas ke? Kita sudah hantar bantuan, cukup itu je. Tapi kata-kata tidak ada sensitif langsung, tidak menunjukkan seperti orang Islam. Bukan kata orang beriman, orang Islam. Islam tu di luaran. Setelah selesai masa sekatan tersebut,
3 tahun setengah. Tidak lama kemudian Abu Talib pun meninggal dunia. Amul Hazn, tahun duka cita. Duka cita kerana apa? 2 tulang belakang Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, dan beliaulah rahmatul lil alamin. 2 tulang belakang ini yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Setelah selesai masa sekatan tersebut, Abu Talib tidak lama kemudian meninggal dunia. Belum habis lagi Nabi SAW sedih dengan kehilangan Abu Talib, diikuti pula dengan kematian isterinya Ummul Mukminin Sayyidah Khadijatul Kubra. Ya Allah, sedih Nabi SAW. Tahu pengorbanan Sayyidah Khadijatul Kubra ni, sampai dikatakan kepada Rasulullah SAW, dengar detik-detik pemergian Sayyidah Khadijatul Kubra dalam salah satu riwayat. Beliau sedang duduk dalam keadaan sakit, sakaratul maut. Tiba-tiba dengar ada tapak kaki begitu, atau pintu hendak dibuka. Bertanya, siapa? Abah, bapa dah balik. Bangunkan aku. Beliau radhiyallahu anha menyenangkan hati Rasulullah SAW, tidak mahu pernah menyusahkan hati. Pantaslah beliau, layaklah beliau mendapat salam daripada Rabbul Jalil, Allah Jalla Jalaluh, yang disampaikan oleh melalui malaikat Jibril alaihi salam. Itu isteri kamu datang, Allah titip salam kepadanya, kata Sayyidina Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad SAW. Datang ke Gua Hira dengan makanan. Suami keluar, mukanya tersenyum. Suami balik, muka tersenyum. Oh, itu masa sihat. Dengar ni, waktu sakarat, sakit. Siapa dah balik? Ayah. Angkat aku. Balik. Nabi SAW buka pintu, tengok muka Sayyidah Khadijah tersenyum. Tahan sakit tu. Kemudian menyatakan, sedang sakit, nak sakarat ni, kemudian balik, baik engkau baik begini-begini. Ada riwayat menyatakan Sayyidah Khadijatul Kubra menyatakan apa? Ya Rasulullah, jikalau aku mati, semua hartanya, kalau sekarang perempuan-perempuan, suami nak jalan Allah, suami pun suami yang betul lah, bukan yang ambil peluang, take advantage, bukan, suami yang betul. Habis duit aku dah kerjakan, dakwah kunun. Ya Allah, bukan kata suami habiskan duit isteri, suami tarik sikit aja duit isteri, nafkah tu tarik sikit hanya untuk keperluan dia nak jalan dakwah. Kurang pangasi, saya nak pergi dakwah ni gini. Dah tu nak makan macam mana? Banyak makanan. Yang kau nak telefon grab tu buat apa? Kan? Belajarlah susah sikit. Ini dah manja sangat. Ini Sayyidah Khadijatul Kubra, wanita yang terkaya di Mekah waktu itu. Terkaya, habis di jalan Allah. Sebab tu Nabi SAW tidak pandang kiri, tidak pandang kanan, tidak pandang depan, tidak pandang belakang. Kalau siapa nak ikut sunnah Nabi SAW, tunggu isteri pertama meninggal baru poligami. Itu sunnah. Ini isteri pertama tak meninggal nak poligami. Kenapa? Sunnah. Nak sunnah betul-betul, tunggu isteri pertama meninggal. Jadi isteri-isteri kalau ada yang nonton live ni, kalau suami tu nak poligami, cakap, bang nak ikut sunnah, langkah mayat saya dulu. Maksudnya saya dah meninggal baru abang kahwin lagi satu. Untunglah kau perempuan, kalau umur kau 45, suami kau umur 70, dia meninggal dulu lah, mungkin ikut hukum adat lah.
Sampai dia kata apa? Aku dah tak ada apa-apa lagi, maksudnya itu untuk kasih pada engkau. Tetapi jikalau adalah tulang-tulang aku setelah aku meninggal dunia ni, tulang-tulang aku boleh digunakan untuk di jalan Allah, untuk pergi perang ataupun apa, ambillah tulang-tulang aku ni. Sayyidatina Khadijah Kubra radhiyallahu anha. Ada isteri-isteri kita begitu. Isteri-isteri tanyalah diri sendiri. Itulah kita belajar sirah untuk ambil pengajaran daripada ini. Pengajaran daripada ini. Meninggalnya dengan kehilangan dua tulang belakang pembela Islam ini, kaum Quraisy semakin berani membuat penganiayaan dan menghalang syiar Islam, sehingga penganiayaan dan penyiksaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy semakin hebat dan dahsyat. Semakin teruk mereka kena. Kita lihat di sini, ya Allah, kita jalan nak pergi kuliah, kenapalah susah sangat? Masjid depan mata, ada kereta. Kenapa susah sangat nak duduk dalam kuliah? Mereka ini diseksa mempertahankan Islam. Kita ni Nabi secara syariatnya sudah tidak ada di depan mata. Siapa di depan mata sekarang? Harta warisan Nabi SAW. Ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita, Ustaz Hasbi, ustaz macam-macam lagi, ramai lagi. Ustaz Hasbi pun lagi tidak sihat. Duduklah dalam kuliah-kuliah supaya kita semakin, itu menjadi asbab kita dekat pada Allah melalui mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya buka kitab ni. Sebab di Singapura saya masih belum lagi, tidak tahu ada ataupun tidak kuliah. Ada tidak kuliah? Pernah dengar tak di Singapura orang buka kuliah tentang Ahlul Bait Nabi SAW, tentang Sayyidah Fatimah? Ada ataupun tidak? Pernah dengar tak? Bagi saya tidak pernah dengar lah. Mungkin ada di tempat-tempat di Singapura, mungkin di pusat pengajian apa, mungkin lah. Tapi sejauh ni saya tidak pernah dengar. Kita ini sejarah lengkap. Saya ambil ni kitab tebal. Saya fikir punya fikir. Aku nak habiskan ke tak? Aku suka mengajar kitab tipis. Kitab tipis ambil masa 2 tahun lebih. Ini pula kitab tebal. Bila nak game, entah kitab yang game atau aku yang game dulu. Siapalah penyambung? Abang Mail boleh sambung tak kalau saya game? Jadi semakin hebat dan dahsyat. Mereka macam-macam. Kerana mereka lah, asbab mereka lah kita dapat duduk dalam masjid ni. Ya Allah, itu lagi kita nak bangga-bangga dengan kita punya kekayaan. Mereka melalui pelbagai-bagai cubaan. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, Nabi SAW kata dia akan masuk syurga yang terakhir lambat. Kerana apa? Hartanya habis saya infakkan. Hartanya. Kerana tak nak masuk syurga lambat-lambat. Dia takut banyak hisap. Kita awak banyak ini. Oh tak apa. Ada je alasan. Dengan kehilangan doa, pengikut Nabi Muhammad SAW mula berhijrah meninggalkan Makkatul Mukarramah. Ada yang pergi ke Habsyah. Itu hijrah yang pertama, ke Habsyah. Mereka berhijrah secara bergilir-gilir, manakala yang tinggal di Mekah hanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, dan beberapa orang sahabat yang lain yang berada dalam tahanan radhiyallahu anhum ajma'in. Masih lagi mereka itu orang Muslim. Pukul berapa Isyak? 8.28 okey. Akhirnya diorang kaum Quraisy, kafir Quraisy ni dah tak boleh tahan. Tengok makin kita tekan, mereka makin bertahan. Tekan bertahan. Bunuhlah, itulah wanita Islam Muslim yang pertama, yang beriman yang pertama, yang syahidah. Siapa namanya? Itu zaman apa? Ini zaman Nabi Muhammad SAW. Dia tidak. Sumayyah. Sumayyah. Kena teruk seksa tu. Tak perlu saya terangkan di sini, nanti cerita panjang lagi. Teruk diseksa. Mempertahankan.
kita nak mempertahankan Islam macam mana? Nak cakap dengan kalimah pun, cakap tentang mempertahankan saudara-saudara kita di Palestin pun takut. Alhamdulillah, Haji Bushra baca doa untuk Palestin tadi, kan Haji Bushra? Baca untuk Palestin. Baca untuk Palestin. Kita tidak boleh berjihad. Inilah dia kita jihad kita. Doa. Senjata orang mukmin, doa. Doa pada Allah. Dengan siapa kita nak minta lagi? Ada je nampak macam Islam, tapi dah doa pun tak boleh. Kenapa tak boleh? Nak kena jaga hati. Ya Allah, jaga hati apa? Dah tentu mereka tu zalim, tidak boleh tahan mereka itu. Kita doa pada Allah, minta pada Allah. Apa nak takut? Bukan ajak berjihad. Kemudian mereka, kaum kafir Quraisy pun dah betul-betul punya give up. Kuat betul orang Islam ni bertahan sebab keimanan. Sebab itu kuat keimanan. Kenapa kita orang Islam ni boleh bertemu, tidak kenal, boleh Assalamualaikum? Satu, pertama, kita tahu itu ada nur. Setiap amalan ada nur. Selawat ada nur dia, Al-Quran, baca Al-Quran ada nur dia, solat tahajud ada nur dia, solat duha ada nur dia, wudu ada nur dia sendiri. Kita ada nampak nur Islam tu di situ. Dan kita tidak kenal, kita boleh Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah. Tanda tak ada kiamat, kata Nabi SAW dalam ada riwayat, maksud Nabi SAW, tanda-tanda kiamat, orang Islam beriman beri salam kepada orang yang dia kenal aja. Orang yang dia tak kenal tak beri salam. Orang Islam ni semua saudara. Antara penyebabnya apa? Kena brainwash ya. Kebaratan sangat. Cuba pergi Baitul Maqdis. Siapa dah pernah pergi Baitul Maqdis? Siapa pernah pergi? Masjidil Aqsa? Pernah? Siapa pernah pergi? Tak pernah pergi. Sepanjang jalan yang saya jalan tu, setiap kedai yang lalu, ataupun hampir setiap kedai, nampak aja Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Allah, bagaimana mereka tidak menjadi orang-orang yang kuat bertahan Masjidil Aqsa, menahan. Itu orang Islam betul. Kita ni tak kenal lah. Assalamualaikum. Pula kalau di Orchard, orang kasih Assalamualaikum, nak jawab pun macam mana dulu? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa? Orchard. Takut nanti nampak kolot. Ramai tak macam tu? Ramai. Nak kasih salam di Orchard Road Singapore ni. Kalau orang-orang Malaysia yang lihat ni, Orchard Road ni macam Damansara di KL, Bangsa lah, town area. Banyak, ramai orang putih lah. Tempat moden lah, konon lah. Saya dah lama tak pergi sana. Saya pergi sana, saya tengok, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku tak nak anak aku membesar kawasan sini. Nampak sangat dia punya tanda-tanda Illuminati. Terus terang saya cakap, lampu-lampunya, simbol-simbolnya, nampak sangat Illuminati. Ya, saya sebut ni di masjid supaya orang-orang di sini berhati-hati dengan generasi kita akan datang. Dekatkan pada ulama, bukan dekat dengan Orchard Road. Ya, dekatkan pada mall. Jangan. Dekatkan pada ulama dan orang-orang soleh. Tinggalkan perbalahan. Yang berbalah dahulu untuk menegakkan Islam antara orang bukan Islam yang zalim dan orang Islam. Orang Islam dan orang Islam walaupun perbezaan pendapat tetap bersatu. Tinggalkan perbalahan. Akhirnya mereka sudah give up. Kaum kafir Quraisy memutuskan orang Arab ini dianggap second class dulu. Kaum Quraisy dia sudah nak ikut Yahudi punya perangai. Ini yang paling jijik sekali perancangan mereka. Apa tu? Yahudi punya perangai. Hobi mereka apa? Bukan mungkin janji bunuh Nabi-Nabi. Nabi Isa pun nak dibunuh. Mereka memutuskan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW supaya mereka tidak lagi diganggu oleh dakwah baginda Nabi SAW.
Sekarang orang Islam ada tak buat macam itu? Dia tidak bunuh. Dia buat apa tahu? Dia bunuh karakter orang tu. Ustaz ni teruk, ustaz ni, ustaz ni, ustaz ni. Ingat kata-kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, siapa yang melihat seorang alim, konteks sekarang ustaz, siapa yang melihat ustaz ini mengumpat ustaz yang lain, ustaz ni macam ni, ustaz ni macam ni, dia bukan teguran untuk ustaz tu, tapi mengumpat. Tahu mulut mak jujat, orang dulu Singapura cakap mulut mak jujat. Tinggalkan orang alim yang mengumpat tu. Takut kita pun jadi pengumpat juga. Pengumpat ni berdosa. Ini bunuh karakter ulama. Macam sekarang di Malaysia kena orang cuba bunuh karakter apa? Ustaz Azhar Idrus. Sebenarnya sudah diiktiraf oleh ulama-ulama besar. Beliau seorang yang faqih. Diiktiraf. Jadi untuk supaya mereka tidak lagi diganggu oleh dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada suatu hari Zainab mendengar berita yang tersebar di Mekah bahawa kaum-kaum kafir ni mengejar Nabi Muhammad SAW dan sahabat setianya Abu Bakar yang telah lari dari Mekah dengan senyap-senyap, iaitu hendak ke Madinatul Munawwarah. Saya berhenti di sini. Saya berhenti di sini. Ya, jadi mudah-mudahan kita ambil ibrah, kita belajar sirah ni bukan apa. Kita lihat konteks sekarang. Aku ada tak perangai macam ni? Aku adalah mengata ustaz ni. Aku adalah termasuk dalam komen mengata ustaz tu, mengata ustaz ni. Kita tengok diri kita. Orang lain punya hal jangan kisah. Itulah Nabi SAW sebut, tuba liman syaghalahu aibahu an uyubin nas. Beruntunglah siapa yang sibuk dengan keburukan aib dirinya sendiri daripada aib-aib orang lain. Kita belajar sirah ni untuk tahu kita ni dapat di sini kerana mereka, disebabkan mereka, perjuangan mereka, pengorbanan mereka. Apa sekarang ada cubaan di Palestin, apa yang telah kita contribute untuk agama Islam, untuk mempertahankan Baitul Maqdis, untuk mempertahankan saudara-saudara kita di Palestin. Apa dia? Doa. Doa pun tidak mau. Akhir sujud tu doa. Ni doa saya pun nak rezeki, doa anak jadi soleh-solehah. Tapi saudara-saudara di sana, Sayyidah Fatimah Zahra, saya akhiri dengan sini. Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha, Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain pernah mendengar beliau qiyamul lail. Qiyamul lail Sayyidah Fatimah Zahra, akhlak dan ibadahnya zahir dan batin mirip Nabi SAW. Sayyidatina Aisyah ada menyatakan, tidak aku pernah lihat orang setelah Nabi SAW yang mirip dengan Nabi SAW dalam bab ibadah, akhlak dan segalanya sama seperti Sayyidah Fatimah Zahra. Apa Sayyidah Fatimah Zahra buat? Doakan orang lain dahulu, baru ke ahli keluarga, baru dirinya. Kita sudah berdoa, ada contribute tak? Contribute doa untuk saudara-saudara Palestin kita. Ini untuk kita ambil ibrah. Dulu mereka begitu, sekarang kita, cubaan kita begini. Kita di sini jangan hoha-hoha suka-suka sangat. Apa semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Ya, ingat kita bila minum, ingat saudara kita di Gaza, ingat Nabi SAW di boykot. Bila nak makan, Nabi tidak pernah kenyang sehinggalah Nabi mati. Tidak pernah kekenyangan. Tidak pernah kekenyangan sehingga dijemput Ar-Rahman, salatullah salamullah alal hadi rasulillah. Itu ada. Nabi tidak pernah kenyang. Kita makan, Nabi SAW. Ya, mudah-mudahan dapat manfaatnya, ibrahnya di sini. Kita akhiri dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Insyaallah besok kuliah zuhur, kuliah